Pengenalan. Laporan ini adalah mengenai seorang usahawan yang ditemui untuk mendapatkan maklumat perjalanan bermulanya perniagaan menjadi seorang usahawan. Usahawan dapat ditarifkan sebagai seorang yang menjalani perniagaan dan berani mengambil risiko sebelum mencapai kejayaan yang mereka inginkan. Usahawan juga dipanggil entrepreneur dalam bahasa Inggeris. Perkataan usahawan berasal juga merupakan individu yang mengusahakan sesuatu perniagaan sehingga berjaya dengan motif memperoleh keuntungan di samping mengamalkan amalan-amalan yang berguna untuk terus berjaya. Usahawan yang bertanggungjawab mewujudkan peluang pekerjaan terutama di kawasan luar bandar bagi meningkatkan tahap ekonomi rakyat. Perkara seperti ini mendatangkan manfaat yang baik untuk diri sendiri dan orang ramai. Bidang usahawan adalah satu pekerjaan yang sangat profesional untuk menuju kejayaan. Usahawan yang berjaya juga dianggap sebagai usahawan sosial dan mereka berpotensi untuk menjalani aktiviti keusahawanan sosial dalam masyarakat dan negara atas dasar kejayaan mereka. Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui matlamat usahawan ketika menjalankan urusan perniagaan. Ia juga untuk mengenal pasti latar belakang, mengkaji faktor yang membawa kepada usaha untuk melakukan perniagaan dan menganalisis pembaharuan yang akan dilakukan untuk memajukan lagi perniagaan. Latar belakang usahawan. Nama yang diberikan kepada usahawan yang terpilih ini ialah Puan Siti Nurhayati. Nama panggilan beliau Kak Nur yang berumur 50 tahun. Usahawan wanita yang terunggul ini dilahirkan pada 20 Januari 1973 di kawasan Kampung Seneng. Kampung ini terletak di kawasan Jelawat Bacok. Dari sudut pendidikan awal usahawan ini pula, beliau menuntut pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Puan Siti ini melanjutkan pelajaran beliau di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Namun begitu, pengetahuan dan ideologi tentang perniagaan mendorong beliau untuk menceburi bidang perniagaan tersebut. Beliau juga mendedahkan beberapa maklumat mengenai peringkat permulaan perniagaan beliau. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Dalam pada itu, kesungguhan dan keyakinan beliau dalam mencapai sesuatu dalam bidang perniagaan menyebabkan beliau menjejak kaki ke Universiti Malaysia Kelantan serta kekal berjaya selama 11 tahun sebagai seorang pengusaha kafe. Bagaimanakah Puan Siti Nurhayati memulakan perniagaan beliau? Berdasarkan pengumpulan data daripada usahawan kami iaitu Puan Siti Nurhayati, beliau merupakan pengusaha wanita pertama yang menjalankan sebuah kafe di UMK. Beliau menjelaskan bahawa perniagaan kafe ini bermula atas sebab jemputan ataupun peluang yang diberikan oleh pihak UMK. Pihak UMK memberikan kontrak penjualan dan perkhidmatan makanan serta minuman kepada Puan Siti Nurhayati. Puan Siti Nurhayati terlebih dahulu membuat penganalisisan berkaitan keperluan dan permintaan di kawasan tempat kafe tersebut, antaranya bilangan pelajar dan staf yang ada di kampus Bacok, serta beliau juga membuat penyelidikan tentang pesaing yang ada di sekitar UMK. Seterusnya, usahawan ini juga pandai mencari peluang di pasaran tersebut. Tambahan pula, Kak Nur juga menekankan tentang anggaran sumber kewangan pada awal permulaan perniagaan dan sumber dana yang diperlukan untuk memulakan kafe Sri Harmoni ini. Beliau juga menyerlakan tentang betapa pentingnya rancangan menu dan konsep untuk kafe beliau. Beliau cuba meluahkan idea yang unik dan menarik untuk suasana dekorasi rancangan menu dan pertimbangan kebutuhan makanan serta penyusunan dan persediaan makanan yang diperlukan oleh sasaran pelanggan. Selain itu, hubungan yang dibina oleh Puan Siti
dengan pembekal-pembekal di sekitar supaya bekalan makanan yang ditempah akan sampai mengikut masa yang ditetapkan tanpa apa-apa gangguan. Puan Siti juga melatihkan staf-staf beliau supaya staf-staf beliau menjalankan perniagaan berdasarkan operasi standard. Layanan pelanggan amat penting untuk sesebuah kafe. Kami sebagai pelajar UMK sendiri pernah berpengalaman dengan layanan yang diberikan oleh pekerja-pekerja di Cafe Sri Harmony. So selain itu, Cafe Sri Harmony ini boleh dikenali oleh ramai disebabkan kualiti dan kuantiti dalam pemberian makanan. Soalan yang dikemukakan oleh pengkaji kepada usahawan Puan Siti Nurhayati adalah, apakah faktor yang membawa kepada penciptaan perniagaan anda? Jawapan yang diberikan oleh Puan Siti Nurhayati adalah faktor utama, faktor kekeluargaan. Situasi yang dialami pada zaman dahulu susah dan sengsara, tambahan pula keadaan ekonomi dan masalah rumah tangga yang tidak berkesudahan. Seterusnya, beliau juga mempunyai beban dari segi pendidikan anak-anak, keselesaan dan kelengkapan yang perlu ditunaikan demi keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana inisiatif untuk meningkatkan diri sendiri dan juga keluarga merupakan faktor utama beliau menceburi diri dalam penubuhan sebuah kafe di UMK. Faktor yang berikutnya adalah Kak Noh juga mempunyai minat yang amat tinggi terhadap industri makanan dan minuman yang berkualiti dan sedap. Hal ini memotivasikan beliau untuk membangun sebuah kafe yang menggambarkan minat dan gaya hidup beliau. Bukan itu sahaja, faktor berikutnya adalah kehidupan sosial di dalam universiti sangat penting bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa berkumpul, menjalinkan hubungan sosial, hal ini akan menciptakan permintaan yang kuat untuk kafe yang menyediakan lingkungan yang nyaman dan ramah serta menawarkan suasana yang mendukung kegiatan sosial. Faktor dari segi perspektif keuntungan perlu dititikberatkan juga. Keuntungan juga diberi keutamaan. Potensi pendapatan dan keuntungan merupakan salah satu faktor Puan Siti Nurhayati menubuhkan kafe di dalam Universiti UMK. Pendapatan besar ini meringankan beban pembayaran sewa dan cukai kepada pihak UMK dan juga meningkatkan taraf hidup keluarga Puan Siti Nurhayati. Dan faktor yang dominan adalah semangat yang tidak dapat berbelah bahagi dalam penyediaan dan penjualan makanan serta minuman yang luar biasa juga menjadi faktor Cafe Sri Harmony ini menyebabkan kafe yang paling terunggul di sekitar UMK. Selamat sejahtera. Bahagian saya ialah latar belakang syarikat. Nama perniagaan Kak Noh adalah Sri Harmony Sendirian Berhad. Syarikat tersebutnya telah memulakan beroperasi di Universiti Malaysia Kelantan sejak tahun 2011. Dari sini kita dapat tahu bahawa kedai Kak Noh, perniagaan Kak Noh telah memulakan perniagaannya dengan sama tahun dengan pembukaan Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bacok di tahun 2011. Perniagaan Kak Noh merupakan kantin yang menyediakan perkhidmatan makanan dan minuman kepada pelajar dan staf universiti. Syarikat Sri Harmony juga membuat perkhidmatan catering sebagai perniagaan sampingan mereka. Puan Siti Nurhayati iaitu pengasas syarikat Sri Harmony berkata bahawa
Dia buat perkhidmatan catering kebanyakannya untuk program-program yang diadakan di Universiti Malaysia Kelantan, dan juga dia membuat untuk kenduri-kenduri yang diadakan di luar kawasan Pacu. Lepas tu visi bagi syarikat Sri Harmony ialah menjadi penyedia makanan dan minuman yang memberikan kepuasan hati kepada pelanggannya, dan juga memberi makanan yang berkualiti dengan harga yang munasabah kepada pelajar dan staf universiti. Misi pula berkomitmen untuk memberikan makanan yang sihat dan bernutrisi tinggi yang memenuhi keperluan kadar nutrisi kepada setiap pelanggan. Sasaran pelanggan utama bagi syarikat Sri Harmony ialah pelajar, kerana mereka menghabiskan kebanyakan masa di kampus dan mereka memerlukan makanan dan minuman yang berkualiti dan sihat. Syarikat Sri Harmony juga bertanggungjawab untuk menyediakan hidangan yang menarik dan seimbang yang bersesuai dengan cita rasa pelajar. Seterusnya, pelanggan kedua ialah staf pengajar dan juga kaki tangan sokongan. Staf pengajar dan kaki tangan sokongan menjadi sasaran pelanggan penting bagi Sri Harmony sebab mereka seringkali memerlukan makanan yang cepat dan berkualiti kerana mereka bertanggungjawab untuk menyediakan hidangan yang sesuai dengan cita rasa staf. Syarikat Harmony menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang efektif. Antara cara yang berefektif ialah strategik pemasaran, sasaran pelanggan dan juga kebajikan operasi. Seterusnya, merancang menu juga merupakan cara yang penting untuk menarik pelanggan. Menu haruslah mempunyai pelbagai hidangan dan minuman yang memenuhi cita rasa pelanggan seperti makanan ringan, minuman panas dan sejuk serta pilihan makanan yang bermutu tinggi. Seterusnya, syarikat Sri Harmony mempunyai sebanyak 16 orang pekerja untuk menjalankan perniagaan dengan lancar. 8 orang untuk akan bekerja pada waktu pagi ke petang, dan seterusnya 8 orang yang lain pula bekerja dari petang ke malam. So itu sahaja daripada saya. Okay, sekarang kita beralih kepada subtopik yang seterusnya, iaitu usahawan sebelum memulakan usaha. Sebelum memulakan usaha haruslah membuat persediaan yang lengkap dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan tentang perniagaan. Oleh itu, subtopik yang dibincangkan di dalam ini adalah mengenai 4 perkara, iaitu mengenai pengalaman kerja, permulaan perniagaan, pewarisan dalam bidang usahawan serta latar belakang pendidikan usahawan. Okay, dari segi pengalaman kerja pula, pengalaman kerja apabila seseorang ini menunjukkan bahawa terdapat kecenderungan yang tinggi dalam pengalaman kerja di mana mereka mempunyai kemahiran serta kepakaran, maka ini menunjukkan bahawa kemahiran kerja yang dimiliki oleh mereka agak tinggi. Manakala mereka yang kurang dalam pengalaman kerja, maka kepakaran yang dimiliki oleh mereka juga terhad. Selain itu, untuk menceburi sesuatu bidang haruslah mengeluarkan modal utama dahulu. Kemudian, proses pembentukan pengetahuan ataupun keterampilan juga amatlah penting untuk memulakan sesuatu pekerjaan. Subtopik yang kedua iaitu permulaan perniagaan. Usahawan iaitu Kak Noh bermula daripada bawah, di mana pada awalnya beliau hanyalah seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Pada peringkat awal, beliau hanya menjual di depan asrama pelajar ataupun yang dikenali sebagai IBS. Selepas beberapa tahun kemudian, beliau telah berpindah ke kafe kedua ataupun yang dipanggil ke kafe bawah. Selepas itu, sebelum dilanda COVID-19, setahun awal Kak Noh telah berpindah ke kafe atas, di mana kafe tersebut adalah kafe yang sekarang Kak Noh digunakan untuk berniaga. Kemudian, pewaris dalam bidang usahawan.
Di sini, Kak Noh lah yang memulakan perniagaannya dan kemudian perniagaan tersebut telah diwariskan kepada anak-anaknya. Selain itu, hal ini dapat dibuktikan apabila salah seorang anaknya telah berjaya membuka kedai makan di depan pintu pagar UMK ini. Namun walaupun Kak Noh mempunyai ramai pekerja ataupun pelapis yang di bawahnya, namun beliau sendiri masih bergiat aktif untuk menjalankan pekerjaannya di kafe. Satu topik yang terakhir iaitu latar belakang pendidikan usahawan. Latar belakang pendidikan Kak Noh hanyalah sampai peringkat SPM sahaja kerana selepas tamat persekolahan beliau terus berkahwin dan dikurniai anak. Oleh itu, pendidikan beliau hanyalah sampai persekolahan menengah. Namun, apabila setelah beliau menceburi pekerjaannya di dalam UMK ini, perkara tersebut tidak menghalau beliau untuk mendapat dan menerima ilmu baharu ketika bekerja di dalam UMK sebagai usahawan yang berjaya dari segi pekerjaannya membuka kedai makan di kafe. Di bahagian usahawan, pada masa dia memulakan usaha, pekaji akan mengkaji tentang usahawan daripada kafe Sri Harmoni iaitu Puan Siti Nurhayati berkaitan dengan sebelum beliau memulakan perniagaan ini. Antara perkara yang diulaskan adalah tentang motivasi utama memulakan perniagaan, matlamat semasa memulakan perniagaan, jenis sumber yang digunakan semasa memulakan perniagaan, rangkaian atau jaringan yang dijalankan, sejauh mana usaha mengambil berat semasa memulakan perniagaan, risiko yang dihadapi pada permulaan perniagaan, rancangan perniagaan dan bersedia atau tidak memulakan perniagaan. Motivasi utama memulakan perniagaan. Setiap usahawan mesti mempunyai motivasi mereka yang tersendiri untuk memulakan perniagaan. Antara motivasi Puan Siti Nurhayati ini adalah dorongan daripada suaminya dan diri beliau sendiri bagi mengubah taraf hidup yang lebih baik. Motivasi yang kedua adalah galakan dan sokongan daripada pihak Universiti Malaysia Kelantan kepadanya untuk menjaga makan dan minum para pelajar di Universiti Malaysia Kelantan ini. Hal ini kerana beliau adalah seorang peniaga yang pertama berniaga di universiti tersebut. Dan oleh itu beliau berasa bersyukur kerana diberi kepercayaan kepada pihak universiti untuk berniaga di kawasan tersebut. Matlamat semasa memulakan perniagaan. Setiap perniagaan sudah semestinya mempunyai matlamat untuk menjadikan sesebuah perniagaan tersebut berjaya. Begitu juga dengan beliau yang ingin berjaya dalam mengendalikan sesebuah perniagaan. Jenis sumber yang digunakan semasa memulakan perniagaan. Yang pertama adalah sumber modal, di mana beliau menggunakan simpanannya sendiri semasa memulakan perniagaan. Dan yang kedua adalah sumber tenaga, di mana pihak Universiti Malaysia Kelantan telah menyediakan tapak niaga kepada Puan Siti Nurhayati ini untuk berniaga di kawasan universiti. Dan sokongan tenaga daripada pihak universiti ini telah memberikan semangat kepada beliau untuk tetap berniaga sehingga kini. Rangkaian atau jaringan yang dijalankan. Puan Siti Nurhayati ini hanya menggunakan hubungan secara langsung atau bersemuka, di mana para pelajar atau para pegawai Universiti Malaysia Kelantan akan datang membeli makanan dan minuman di kafe tersebut. Hal ini kerana para pelajar dan pegawai UMK adalah pelanggan tetap di kafe Sri Harmoni ini. Risiko usahawan semasa memulakan perniagaan. Yang pertama ialah kekurangan sumber modal. Puan Noh memulakan perniagaan ini dengan menggunakan simpanan peribadi dan juga bantuan daripada suaminya. Simpanan tersebut digunakan sebagai untuk membeli bahan mentah. Beliau juga tidak memperolehi bantuan keuangan daripada mana-mana agensi kerajaan.
Tambahan pula, perniagaan beliau adalah perniagaan milikan tunggal. Seterusnya ialah kekurangan sumber utiliti. Beliau meniaga di tempat yang telah disediakan oleh pihak UMK, iaitu di kafe lama. Di kafe tersebut tidak disediakan sumber elektrik dan juga bekalan air. Disebabkan itu juga beliau terpaksa membawa generator sendiri dan juga memperolehi bekalan air bersih dari blok IBS bagi meneruskan perniagaan tersebut. Tambahan pula, beliau juga mendapat anugerah dari pihak UMK, iaitu khidmat menyediakan makanan bagi pelajar semasa banjir. Usahawan memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. Puan Nur sentiasa memastikan kesemua bahan mentah yang diperlukan untuk berniaga sentiasa mencukupi. Selain itu, beliau juga sentiasa memastikan persekitaran premis sentiasa bersih bagi mengelakkan berlakunya keracunan makanan dan sebagainya. Selain itu, beliau juga menjalankan pembelajaran atas talian untuk pelajar dengan menyediakan penggunaan QR code bagi memudahkan para pelajar membayar. Selain itu, beliau juga memastikan setiap masakan panas dapat memenuhi cita rasa pelajar untuk membeli, dan juga beliau menyediakan beberapa menu khas untuk para pelajar yang kurang kemampuan, iaitu menu rahmah. Sekian, terima kasih. In conclusion, what we can learn from Noor Hayati is that we need to be able to be risk-taking and to be challenging in business. She mentions that we need to be enthusiastic to be success in business. Even though at the initial stage she was invited by the University of Malaysia's Kelantan Academic to work here to continue her business here at the cafe, she has to face many challenges. For example, she mentions that there was a situation where there was water shortage and she could not prepare food or water to her customers. At this stage also, she did not prepare to give up, and she fortressed on taking water from the students' dormitory to cook up food and to provide water. She mentions her key to success in business is the students and her customers' satisfaction. Satisfaction in her customers is what she sees as the key factor of her success. She also mentions that in business, to be successful in business, you need to be financially manageable and then cost efficient. Thank you.